Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, sekuntum senyuman dilentarkan kepada penjaga masa yang setia bersama locengnya, guru-guru pencetus revolusi negara, div-div kehormat, tetamu jemputan, hadirin hadirat serta para cendekiawan sekalian. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua patik kemari, bukan kerana ingin mencari populariti, tetapi untuk membawa kita semua untuk memahami, meneroka serta menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini iaitu Remaja Pembangun Negara Bangsa. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan dahulu saya untuk mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu peranan remaja dalam pembangunan sesebuah negara. Salah satu aset terpenting yang boleh menjamin kemajuan sesebuah negara adalah golongan remaja. Mereka ini perlu digilap dan dibentuk dengan acuan yang terbaik untuk melahirkan satu model yang ideal dan berkualiti sesuai dengan cita-cita murni dan aspirasi negara menuju negara yang gemilang. Menurut Kamus Dewan edisi baru, remaja ditakrifkan sebagai sudah cukup umur atau muda. Mereka pada umumnya mempunyai perasaan yang berbeza di dalam kehidupan. Perkataan remaja yang padanan bahasa Inggerisnya disebut sebagai adolescent merujuk kepada tempoh transisi di antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa dalam kehidupan seseorang. Menurut perspektif Islam pula, tidak ada dinyatakan istilah remaja secara khusus. Namun, golongan tersebut termasuk dalam kategori pemuda yang sering kali dinyatakan dengan pengertian bahasanya iaitu syabab atau fata. Rasulullah SAW juga telah menyentuh mengenai golongan remaja dengan menggunakan perkataan muda iaitu syabab dalam sebuah hadis yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Hidup kamu sebelum mati, sihat kamu sebelum sakit, kelapangan sebelum sibuk, muda sebelum tua dan kaya sebelum miskin. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, hari ini saya akan berkongsikan beberapa kunci utama bagi menguatkan lagi hujah syarahan saya pada hari ini. Pertama sekali, peranan remaja dalam pembangunan sesebuah negara adalah dengan mempersiapkan diri dengan kemahiran kepimpinan. Hal ini demikian kerana golongan remaja ini merupakan generasi yang akan mentadbir negara pada masa akan datang. Sesungguhnya, semua umat Islam sememangnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Justru, antara kepimpinan yang perlu ada adalah mempunyai semangat berjemaah, mempunyai perancangan jangka masa pendek dan panjang yang jelas, menggalakkan pendapat yang kritikal serta pemikiran yang tidak terkongkong, tidak mengamalkan pilih kasih dan berat sebelah dalam melakukan keputusan, tidak membiarkan perbezaan status menjadi batu penghalang atau menjejaskan proses pembuatan keputusan, berusaha menjana daya intelek yang tajam, sentiasa benar dan luhur dalam perbicaraan dan tingkah laku yang mengutamakan tuntutan agama daripada yang lainnya. Hadis Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti betapa seriusnya Islam memandang persoalan kepimpinan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Maka bagi menjamin pembangunan negara yang maju dan aman sejahtera kelak, golongan remaja inilah yang berperanan untuk mempersiapkan diri mereka agar menjadi pemimpin yang baik pada masa hadapan. Seterusnya, hujah saya yang kedua adalah golongan remaja perlu mempunyai kemahiran berdakwah yang tinggi dalam usaha menerapkan nilai-nilai positif dalam diri setiap masyarakat.
Dakwah membawa maksud segala usaha yang dilakukan ke arah amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan serta perbuatan buruk. Tugas berdakwah adalah penting kerana manusia itu sendiri memerlukan bimbingan, didikan dan pimpinan yang boleh memandu mereka ke arah kebenaran dan tidak terpesong ke arah kemungkaran yang boleh menyesatkan mereka. Antara ciri-ciri utama yang perlu dititik beratkan sebagai pendakwah ialah memahami maksud Al-Quran dan hadis, memahami kaedah dakwah yang berkesan, objektif dakwah yang jelas, beramal dengan apa yang diperkatakan, penampilan diri yang bersih, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, fasih berbicara dan pandai berhujah. Antara kepentingan berdakwah adalah untuk menyelamatkan ummah. Sesungguhnya, tujuan musuh-musuh Islam adalah untuk merancanakan sesuatu yang buruk serta melemahkan umat-umat Islam di seluruh dunia. Oleh itu, setiap remaja perlulah berperanan untuk menentang segala rencana-rencana jahat yang telah dibawa oleh golongan kafir. Sekiranya kemungkaran ini tidak ditentang, sudah pasti akan melemahkan pembangunan sesebuah negara kerana kerosakan manusia semakin berleluasa. Apabila Allah menurunkan azabnya ke atas kaum yang zalim dan ingkar kepadanya, maka azab yang diturunkan meliputi seluruh umat tanpa membezakan antara yang zalim maupun yang soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78, artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Oleh itu, bagi menjamin kesejahteraan umat dan pembangunan negara yang sejahtera, golongan remaja perlulah memainkan peranan bagi mencegah kemungkaran yang berlaku dan menyeru ke arah kebaikan tanpa mengira apa agama sekalipun. Warga Dewan yang dimuliakan, meniti hujah saya yang bernaung di bawah, kata kunci jati diri dan pegangan yang kental membentuk remaja berpandangan jauh. Bagi membangunkan sesebuah negara yang gemilang, mestilah didukungi oleh golongan yang berjiwa kental serta berpandangan jauh. Hal ini kerana tuntutan semasa mendesak remaja untuk sama-sama bekerja keras dan bertindak dalam dimensi yang lebih meluas. Remaja yang mempunyai jati diri juga mampu mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah, bersikap terbuka kepada perubahan dan kemajuan semasa serta tidak jumud dalam menghasilkan pemikiran yang baru yang mampu membawa kepada perubahan yang lebih positif. Justeru, lahirlah buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baharu yang bermanfaat bagi memartabatkan diri, keluarga, masyarakat serta negara. Hasilnya nanti akan lahirlah kelompok remaja yang bukan sekadar mampu mengangguk maupun menggelengkan kepalanya sahaja, bahkan turut sama-sama dapat menyumbang ke arah pembangunan sesebuah negara yang gemilang. Seperti mana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa remaja mempunyai peranan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara pada masa hadapan. Remaja perlulah mempunyai jati diri serta pegangan yang kental agar mampu membawa suatu perubahan yang positif ke arah pembangunan negara Malaysia pada masa hadapan. Hadirin dan hadirat sekalian, jika kita ingin melihat atau menyukat kekuatan dan kekayaan sesebuah negara, gunakanlah statistik hasil mahsulnya. Kiranya kita ingin melihat masa depan negara tersebut
kaji dan lihatlah kekuatan belia serta remajanya. Oleh itu, hujah saya yang seterusnya adalah remaja mampu memainkan peranan yang dominan dalam pembangunan sesebuah negara dengan penerapan budaya yang baik di samping menjaga akhlak serta perilaku diri. Golongan remaja dan akhlak adalah dua aset yang sangat penting di dalam pembangunan sesebuah negara. Golongan remaja akan menjadi pelakon utama dalam mencorakkan masa hadapan negara. Oleh hal yang demikian, remaja haruslah dibina dengan budaya yang kuat, berentitikan nilai dinamik yang relevan dengan realiti kemajuan dalam era globalisasi pada masa kini. Budaya adalah wahana kebangkitan bangsa. Maju mundurnya sesuatu bangsa ditentukan oleh kekuatan budayanya. Perkembangan masa depan banyak ditentukan oleh peranan remaja sebagai generasi penerus serta pewaris dan pemilikan ruang interaksi yang jelas menjadi ejen sosialisasi untuk menggerakkan kelanjutan kehidupan di masa depan. Permasalahan akhlak pula adalah permasalahan besar yang dihadapi oleh semua masyarakat di dunia. Hal ini kerana akhlak merupakan tonggak atau asas sesebuah tamadun manusia. Jatuh bangunnya sesebuah masyarakat adalah berpunca daripada akhlaknya. Sejarah telah menyaksikan bahawa antara sebab yang membawa kemusnahan serta kehancuran bangsa ialah akibat daripada kerakusan manusia dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan serta akhlak dalam kehidupan. Al-Quran berkali-kali telah menegaskan bahawa kebinasaan sesuatu bangsa atau kaum itu hakikatnya adalah akibat daripada kekecuaian manusia tentang permasalahan akhlak, seperti mana firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-13. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang ada sebelummu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dan mereka masih jua tidak beriman. Demikianlah kami membalas hukuman yang melakukan kesalahan. Dengan itu, jelaslah bahawa turun naiknya sesuatu bangsa dan negara itu terletak pada akhlak penerus generasinya. Siapa lagi penerus generasinya kalau bukan golongan kita, golongan remaja? Para remaja mestilah menyedari bahawa akhlak yang mulia menjadi penggerak kepada pembangunan sesebuah negara. Sebaliknya, akhlak yang keji menjadi pemusnah yang berkesan serta perosak yang boleh meruntuhkan tonggak negara. Hujah saya yang lain adalah generasi muda haruslah menghayati ajaran yang diberikan dan terdapat di dalam Al-Quran. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mematuhi ajaran Al-Quran, bangsa Malaysia yang budiman dan disegani dapat kita lahirkan. Dalam konteks ini, remaja dapat membezakan yang mana intan dan yang mana kaca. Remaja yang beriman berpaksikan akidah, tidak akan menjadi hamba kepada hawa nafsu sahaja. Mereka akan mengetahui siapa Yahudi, siapa Nasrani dan siapa Majusi. Dengan berkalkan ilmu tauhid, yakni ilmu yang membicarakan akidah agama Islam yang berhubung dengan ketuhanan, kenabian serta perkara-perkara yang gaib seperti qada dan qadar, hari akhirat, syurga dan neraka, maka mereka pastinya akan menjauhi perbuatan maksiat. Anak-anak gadis yang solehah misalnya akan menjaga gerak-geri apabila berinteraksi dengan kaum lelaki. Tutur kata serta tingkah laku akan dijaga agar tidak mencemarkan imej keluarga. Kata orang, biar buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati. Ajaran agama Islam juga membuka mata remaja bahawa dari telaga yang jernih
tak akan mengalir air yang keruh, dan dari telaga yang keruh juga takkan sama sekali mengalir air yang jernih. Dengan adanya kesedaran ini, tumbuh rusuk ataupun rasuah yang dapat menghancurkan negara kita dapat kita tangani. Tuntasnya, nilai-nilai keagamaan hendaklah disemaikan serta disuburkan dalam lubuk sanubari setiap remaja untuk menjadi modal insan yang lebih berkualiti. Sejarah Islam menyaksikan Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu yang pertama daripada Malaikat Jibril AS di Gua Hira yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Wahyu pertama ini menjelaskan tentang pentingnya membaca atau menuntut ilmu pengetahuan sebagai proses atau tata cara pekajian demi kesejahteraan dunia maupun akhirat. Rentetan daripada itu, golongan remaja haruslah mempersiapkan perisai ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek atau bidang kerana mereka merupakan pewaris kelangsungan hidup sesebuah negara. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud, Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Lantas inilah peranan pertama yang perlu dimainkan oleh remaja untuk menjulang martabat ummah, iaitu menjadi generasi yang mencintai ilmu dan memiliki ciri-ciri budaya kecemerlangan ilmu. Maju atau mundurnya sesebuah ummah bergantung kepada keupayaan mereka menguasai ilmu pengetahuan. Ummah yang berilmu adalah ummah yang berwawasan, mempunyai kekuatan, dihormati dan dicontohi. Sebaliknya, tanpa ilmu, wibawa ummah akan hilang, lemah, mudah ditindas dan terus ketinggalan. Sehubungan itu, remaja kita perlulah proaktif menimba ilmu, bukan sahaja di dalam kelas tetapi juga menuntut segala pengetahuan, terutamanya ilmu sains dan matematik. Melalui pelbagai wahana seperti membaca buku, melayari lebuh rayam kecemerlangan maklumat di dunia maya dan sebagainya. Ketekunan dan inisiatif merupakan prasyarat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan akan menjauhi gelaran katak di bawah tempurung. Remaja juga tidak harus sebuai dalam dunia yang mengalpakan, iaitu terlalu kusyuk dalam dunia hiburan atau mengamalkan hedonisme. Ingatlah peribahasa, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tegasnya, tanpa remaja yang bijak pandai dan mempunyai ilmu pengetahuan, maka pembangunan negara tidak akan berkembang pesat. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, walau bagaimanapun, mempunyai ilmu pengetahuan semata-mata tidak dapat menjamin pembangunan negara jika remaja kita tidak memiliki kesihatan fizikal dan mental. Remaja yang ingin membangunkan negara perlu memiliki kekuatan fizikal dan mental untuk menempuhi segala kekangan. Akal yang cergas berkait rapat dengan badan yang sihat. Badan yang sihat berkait rapat dengan amalan dan pemakanan yang seimbang. Selaras dengan pepatah Arab yang berbunyi, akal yang sihat adalah dari badan yang sihat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahawa Islam menuntut umatnya untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Islam telah meletakkan kesihatan dan kesejahteraan di tempat yang paling tinggi selepas keyakinan, iaitu keimanan. Kalau kita mempunyai masalah kesihatan, bermakna segala urusan ibadat juga turut terganggu. Pernyataan tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan, iaitu iman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada alah baru yang penuh dengan kompetitif ini, remaja kita perlu memiliki kecergasan fizikal dan bersemangat wajar diri tanpa mengenal istilah putus asa supaya dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan remaja di negara maju yang lain. Untuk mencapai kesihatan fizikal dan mental, remaja kita patut mengamalkan pemakanan yang seimbang, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, bersenam, bersukan, beriadah dan tidak terlibat dalam pelbagai gejala sosial seperti minum arak, merokok, kegiatan maksiat, najis dadah dan lain-lain lagi. Kerana terajak pelahu boleh diundur, terlajak laku buruk padanya.
Remaja kita harus sedar bahawa kesihatan merupakan aset yang tidak ternilai. Tanpa kesihatan, segala-galanya tidak membawa makna. Hal ini sangat bertepatan dengan slogan rakyat sihat, negara maju. Jadi, remaja yang sihat dan mempunyai jati diri yang mampan baru dapat melaksanakan pembangunan negara pada masa akan datang. Warga Dewan yang dihormati sekalian, sebagai akhirul kalam, ingin ditegaskan bahawa tanpa golongan remaja, negara sukar untuk meneruskan kelangsungan kemajuan. Semangat juang luar biasa remaja seperti akar yang menguatkan pasak pohon negara. Golongan berwibawa ini tidak boleh dibiarkan terlalu kaku, lemah dan mundur dalam segala hal, tetapi mesti melalui proses transformasi yang jitu ke arah mempersiapkan diri mereka sebagai barisan warga serba boleh, berfikiran tinggi dan bersedia berhadapan dengan segala cabaran kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkannya di belakang mereka generasi yang lemah. Dan renungilah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahf yang bermaksud, sesungguhnya generasi yang paling baik yang kamu pilih untuk bekerja ialah generasi yang kuat lagi dapat dipercayai. Persoalan yang timbul ialah sejauh manakah barisan kepimpinan dan remaja di seluruh negara bersedia dan apakah perancangan serta tindakan mereka selepas ini untuk memajukan pembangunan negara. Tepuk dada tanya beliau. Sebelum saya mengakhiri syarahan pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, bunga mawar, bunga melati, bunga dipetik untuk sang puteri. Remaja bestari, modal insan yang terpuji, menjamin masa depan negara yang hakiki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.